Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah Makkiyah, 7 ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah baca minggu lepas huruf ba. Ba tu apa dia? Jadi minggu ni Bismillahirrahmanirrahim. Syekh tak terjemah di sini. Dia tak terjemah, dia tulis terjemah Alhamdulillahirabbil alamin. Karena banyak dah orang terjemah mungkin. Maka disebabkan tu Syekh Muhammad Sa'id rahimahullahu ta'ala tidak menterjemahkan perkataan tersebut. Ala kulli hal, kita baca juga sikit apa yang disebutkan oleh para ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy yang terdahulu, mereka ini menulis sebelum diutuskan Rasulullah, menulis ketika awal tulisan mereka dengan Bismillahumma. Tak, minta maaf, Bismikallahumma. Itu dia gitu, Bismikallahumma. Itu tulisan mereka yang permulaan. Siapa yang mula-mula tulis? Umayyah ibnu Abi As-Salt. Umayyah ibnu Abi Salt adalah orang pertama yang menulis Bismikallahumma. Tulis juga dengan nama kamu ya Allah. Allahumma maknanya ya Allah. Kita duk baca Allahumma ftah alaina. Allahumma tadi apa dia? Ya Allah maksudnya. Mana ya-nya? Mim tu. Mim tu iwab kepada ya harfun nida. Asalnya duduk di depan ya Allah. Dan ya tadi dipindahkan ke belakang jadi mim. Allahumma jadi. Tamam? Jadi dia yang mula-mula tulis. Sehinggalah datangnya Islam, maka turunlah ayat Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu riwayat. Satu lagi riwayat, Al-Imam Muhammad bin Sa'ad meriwayatkan dalam Tabaqat Muhammad bin Sa'ad rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu kama taktubu Quraisy Bismika Allahumma. Nabi SAW pada permulaan menulis Bismillah juga dengan sama yang ditulis oleh Quraisy. Bismikallahumma pada mula-mula. Hatta nazala qawluhu ta'ala, sehinggalah turun ayat Allah, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Turun ayat Bismillahi majriha. Turun ayat tersebut, maka mulalah Nabi SAW menulis dengan Bismillah. Tulis Bismillah tadi. Tamam? Kemudian hatta nazala qawluhu ta'ala qul id'ullaha aw id'ur rahman. Turun ayat tadi, maka Nabi tulis Bismillahirrahman. Sampai kat situ saja. Fakataba Bismillahirrahman. Hatta nazala qawluhu ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Turun ayat penuh. Maka waktu itulah Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini sejarahnya. Jadi sejarah tulis Bismillah ni, ada pandangan ulama kata mula-mula tulis Bismikallahumma, dan kemudian Nabi pun ikut yang sama juga macam Quraisy sebut. Jadi orang Quraisy pun sebut Allah juga, Bismikallahumma. Cuma selepas tu barulah turun ayat Bismillahirrahmanirrahim sebiji. Maka baru ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan kedua kata tak 4 kali. 3 kali turun ayat, bukan 4 kali. 3 kali turun ayat. Mula Nabi tulis Bismikallahumma, kemudian Nabi tulis Bismillah. Bila mana turun ayat wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, maka ditulis Bismillah. Kemudian turun pula ayat Allah Ta'ala qul id'ullah aw id'ur rahman, maka Nabi pun tambah Ar-Rahman, Bismillahirrahman. Kemudian barulah sebut dalam Al-Quran innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, barulah ditulis penuh Bismillahirrahmanirrahim. Itu sejarah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sa'ad dalam Tabaqat Al-Imam Muhammad bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Tamam? Lepas tu kita kata Imam Ghazali rahimahullah, sunat kalau nak makan ke nak minum, elok minum lah. Sebab minum, kita akan minum 3 kali nafas. Sunnah kita minum 3 kali nafas. 3 kali nafas macam mana? Sekali macam ni, Bismillah. Bismillahirrahman. Bismillahirrahmanirrahim.
Macam tu. Imam Ghazali kata sunat buat macam tu. Mula-mula bismillah. Ini dalam Ihya disebut. Dalam Ihya Ulumuddin disebut. Bismillah yang pertama, nak minum yang kedua, lepas nafas kita diluar. Minum pula yang kedua, Bismillahirrahman. Lepas pula nafas kita diluar, atau minum lagi Bismillahirrahmanirrahim. Baru sebut 3 kali. Bagi penuh. Boleh tak? Itu cara yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Jadi boleh kita amalkan. Nah, elok diamalkan. Dan nak minum pula 3 kali nafas macam tu pun boleh. Satu lagi ditunjukkan oleh guru kami yang mulia Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ulama besar hadis. Pernah datang sini. Pernah main kampung kita. Ulama besar hadis Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is, badan besar, tinggi. Tu muhaddis kabir, ulama besar hadis di Mesir. Alim kabir, alhamdulillah pernah sampai kampung kita. Ramai dah tok guru sampai kampung kita ni. Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is. Ni semua ulama terkenal dalam dunia ni. Kemudian Syekh Ahmad Mamduh, ahli majlis fatwa Mesir, guru saya, sampai dah di kampung kita di masjid Tuan Pelu. Apa lagi? Syekh Ashraf Hasanain pun mai dah. Kan? Tu Bilal, bekas Bilal Masjid Azhar Al-Sharif. Bukan jalan-jalan orang lah. Mari kampung kita ni. Ke Kemah-Kemah lah. Ke Kemah dah patutnya orang kampung kita ni. Kan? Tok guru duk mari baca doa apa semua sekali. Mungkin berkat tok guru kita tu lah. Moga-moga akan lahir anak-anak kita nanti orang-orang yang berkat, insya-Allah. Anak-anak cucu di kampung ni orang-orang yang berkat, insya-Allah. Amin. Itu kata ulama, Imam Zarnuji kata, kalau tak bagi kita ni, kalau kata kita tak alim, nak bagi anak kita jadi alim, kalau datang ulama, maka kita muliakan dia. Kita muliakan dia, kita jamu dia makan, kita layan dia dengan baik, maka insya-Allah nanti akan lahir daripada keturunan kita tu ulama. Kalau kita tak jadi alim, anak kita jadi alim. Kalau anak tak jadi alim, cucu kita jadi alim. Kalau cucu tak jadi alim juga, adalah seorang dalam keturunan kita tu akan jadi alim nanti, insya-Allah. Poin dia apa dia? Dia punya cara dia muliakan alim. Kita muliakan alim yang ada di dunia ni, orang yang ada yang hadir ke tempat kita, maka Allah Ta'ala akan muliakan keturunan kita nanti. InsyaAllah akan lahir seorang. Karena disebut dalam hadis, Nabi kata, kamu ini adalah hasil kebaikan daripada aslaf, orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Kita ni boleh main majlis ilmu, kita ni boleh duk buat baik, boleh selawat. Kenapa? Karena datuk kita dulu pun macam tu. Tok Wan kita dulu ni, hak yang entah bila, yang mana satu pun kita pun tak tahu. Yang tu dulu ni seorang dia, mungkin orang ni pernah baik dengan tok guru mana-mana. Maka Allah Ta'ala jadikan keturunan kita nanti, dan diri kita sendiri pun diberikan dengan kebaikan tersebut. Tu jangan kita abaikan yang itu. Baik. Kemudian yang kedua, apa lagi kelebihan bismillah ni? Kenapa dimulakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dengan bismillah? Kenapa dimulakan dengan bismillah? Karena irsyadan li'ibadihi an yaftatihu a'malahum biha. Karena nak bagi panduan kepada hamba-hambanya, nak mulakan amal kita ni dengan bismillah. Karena dalam hadis Nabi kata, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dalam riwayat, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah, yang tidak dimulakan dengan bismillah. Setiap perkara yang diberi perhatian oleh syarak, diberi perhatian oleh syarak, tak dimulakan dengan bismillah, maka perkara tersebut akan kurang berkat, kata ulama. Kata Nabi SAW. Ada hadisnya. Jadi abtar, aqta, maknanya naqisul barakah, qalilul barakah, kurang berkat maksudnya. Jadi kena mula dengan bismillah. Tapi semua benda kah? Tak semua benda. Ada benda yang kita tak boleh mula dengan bismillah. Tu hadis tu macam mana? Kullu amrin, setiap benda kan? Bukan setiap benda, kebanyakan benda. Sebab kullu bukan mesti dengan makna setiap, boleh jadi kebanyakan. Kebanyakan apa? Tapi kalau kata kita nak terjemah setiap pun boleh, kerana dia sebut dah qaid di situ, kullu amrin zibalin, yakni setiap perkara yang diberi perhatian oleh syarak. Maknanya setiap juga. Setiap perkara yang diberi perhatian oleh syarak, maka mulakan dengan bismillah. Kalau tak mula bismillah,
maka kurang berkat dia. Baik, apa perkara yang diberi perhatian oleh syarak yang lain daripada beberapa perkara yang kita akan sebut ni? Antara apa dia yang tak boleh kita baca bismillah, yang kalau perkara tadi haram zati dipanggil. Haram zati. Perkara yang haram zati, contoh seperti zina. Zina tak boleh mula dengan bismillah. Tak boleh mula. Nak berzina dengan orang, na'udzubillah min zalik. Moga Allah Ta'ala lindung keluarga kita, anak cucu kita daripada zina. Sebab tu jangan lupa, anak kita, cucu kita beranak, pegang cucu kita tadi ni, baca inna anzalna 7 kali. Baca 7 kali dekat dia. Inna anzalna sampai habis lah. Jangan inna anzalna saja. Jadi inna anzalna tak habis. Tak jadi. Nah, sampai habis. Baca surah tu lah. Surah inna anzalna tadi sampai habis 7 kali. Lagi elok 100 kali. 100 kali bukan duk pegang tu 100 kali baca. Hak tu pakat tak buat lah. Tak. Selang hari. Hari ni baca 5 kali, esok baca 5 kali, ataupun hari ni baca 20 kali. Setiap kali waktu semayang tu pergi pegang cucu, pegang anak kita baca. Ayah dia lah kena baca. Ayah dia dengan Tok Wan lah, dengan Tok Nek dia kalau kata tak datang haid dan tidak ada benda yang menghalang untuk kita baca Al-Quran. Baca dekat cucu kita tadi. Waktu disuruh kita waktu keluar anak tadi, azan telinga kanan, qamat telinga kiri. Kemudian baca inna anzalna 7 kali. Guru saya Syekh Ahmad Mamduh sebut baca 100 kali. 100 kali dibaca dekat telinga anak kita tersebut, cucu kita tadi, moga-moga dia terlindung daripada zina, insya-Allah. Berkat inna anzalna tadi, insya-Allah dia tak akan berzina. Pada ketika zaman yang penuh dengan ujian yang besar-besar ni, kita tak duduk dengan anak kita selama-lamanya. Kita bukan nak ikut dia pergi ke mana-mana. Maka moga-moga dengan berkat bacaan Al-Quran tadi, Allah Ta'ala akan lindung anak cucu kita daripada perbuatan yang tak baik ni. Na'udzubillah. Ini merosakkan keturunan. Dia akan memutuskan keturunan, memutuskan hubungan kemanusiaan, dan berkelahi orang habis semua kerana zina. Maka elakkan daripada perkara tersebut. Jaga anak-anak kita, pesan kepada mereka dengan perkara-perkara tersebut agar tidak terlibat dengan benda-benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Baik, haram zati tidak boleh mula dengan bismillah. Mencuri, nak curi, buka pintu rumah orang, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, kemah? Nak potong ni, nak kerak apa ni, buah nyok rumah orang. Mari rumah orang, kek buah nyok, ambil pergi jual. Potong pisang-pisang orang habis, kutik buah durian kat kebun orang. Macam-macam, bukan orang kampung ni lah. Orang kampung ni tak buat gitu. Kerak kebun orang apa semua sekali tu, baca bismillah sambil duk kerak. Moga-moga ringan dia kata angkat benda-benda ni. Elok. Hukum dia haram. Haram kenapa? Karena dia haram zati. Tak boleh kita buat macam tu, tak boleh baca bismillah. Karena dia dikira main-main dengan nama Allah. Kira main-main dengan nama Allah. Jadi haram zati tidak boleh mula dengan bismillah. Baik, kalau haramnya bukan zati, haram juga tapi tak zati. Apa dia haram apa dipanggil? Haram li ghairih ataupun haram aradi dipanggil. Haram dia disebab benda lain. Dia asal tak haram, tapi sebab benda lain jadi haram. Contoh, ambil wuduk dengan air yang dirampah. Hukum dia apa? Hukum dia haram. Haram dia sebab apa? Sebab rampah ayam orang. Pergi ambil ayam orang, rampah, kemudian kita ambil wuduk dengan air tersebut. Baik, ambil wuduk tu tak apa. Dan ayam rampah tu yang jadi haram hukum dia. Maka haram tadi boleh tak kita baca bismillah? Boleh, kata ulama. Kenapa? Karena haram tadi bukan haram zati. Bukan haram sebab diri haram tadi. Dia haram sebab lain. Haram sebab curi tu. Haram sebab curi. Haram sebab rampah. Semahyang atas tanah yang dirampas. Dia rampas tanah orang, dia buat rumah dia. Kemudian dia pergi semayang atas tu. Haram tak? Haram. Sah tak semayang? Sah. Semayang dia sah, tak ada masalah. Cuma haram hukum dia. Berdosa. Tapi sah semayang. Jadi itu dipanggil haram li ghairih. Haram sebab benda lain. Bukan haram li zatih. Bukan sebab zat tadi haram. Boleh itu maksud dia. Jadi makna di sini, yang boleh mula dengan bismillah, benda-benda yang lain daripada haram zati sahaja. Mana-mana yang bukan haram zati, boleh mula dengan bismillah. Maksudnya hatta haram li ghairih sekalipun, boleh mula dengan bismillah.
Tu contoh yang saya bagi tadi. Yang kedua, makruh li zati. Makruh zati. Yang benda yang makruh zati pun tak boleh juga. Benda makruh yang makruh kerana zatnya. Contoh apa dia? Makan bawang putih yang tak dimasak. Makan bawang merah tak dimasak. Lepas tu pergi masjid. Makan saja duduk kat rumah, makruh zati. Walaupun tak pergi masjid pun. Tapi nak pergi ke masjid, asyaddul karahah. Lebih-lebih lagi makruh. Pergi masjid tu basuhlah mulut dulu. Kumuklah dulu dengan apa? Detol. Detol. Apa dia? Listerin. Saya pun kumuk dengan detol. Terbalik dalam bilik ayak tu lah. Kumuk dulu. Buang dulu bau tu. Ini makan genuk. Bukannya bawang saja, genuk. Lagi ada lagi. Jering, petai. Lepas tu pergi masjid main Jumaat. Allah. Jam. Pergi semayang pula duduk sebelah kita. Dia main tentang subhanallah tu. Subhanallah betul. Subhan rabbiyal azim. Keluar ayat. Terbalik hak jiran tepi. Kiri kanan terbalik. Apa? Allah, bau dia hau. Jadi jangan makan makanan yang berbau kemudian datang ke masjid pada waktu tersebut. Nabi kata, siapa yang makan makanan ini jangan dekat dengan masjid kami, kata Rasulullah. Baik, Nabi larang tadi. Larangan apa? Larangan makruh, bukan haram. Larangan makruh. Lepas tu Nabi tak makan bawang. Bawang mentah Nabi tak makan. Orang Arab dia suka makan bawang mentah. Dia akan makan roti cicah dengan full kacang tu. Kacang dia masak tu dia makan dengan roti kacang full. Kemudian dia akan tokak dengan bawang. Tu dia panggil apa? Apa dia panggil tu? Kita tak ingat bela ni. Dia panggil dia punya daun bawang tu. Dia daun bawang, bawah tu dia ada ibu bawang tu, dia punya ubi dia tu. Yang tu kalau makan teruk pada bawang merah tu. Dia punya bau dia, ya Rabbi. Tapi sedap. Kita duk try juga. Try tengok makan, kata, oi kemah no? Dia kena makan macam Arab makan. Baru kita reti nak makan. Saya pernah ikut guru saya Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is. Kami panggil dia mai Kahirah. Saya pergi jemput dia di rumah dia lah, di Iskandariah. 3 jam daripada Kahirah kami nak kereta. Kemudian kebetulan waktu kami sampai ada seorang lagi daripada kampung mana ataupun mai juga nak sambut Syekh juga. Dia kata dia nak jemput Syekh pergi kampung dia kata. Kebetulan dah Syekh nak lalu, singgah kampung kami dulu. Dia kata, puak ni buat pandai betul kan. Kita yang sewa kereta semua, depa nak tumpang kot celah-celah. Kan pergi so corner sat kampung dia. Dia kata, tak apalah. Syekh kata Syekh terima. Dia kata Syekh jangan naik kereta depa. Syekh kena naik kereta dengan saya. Dia kata kami nak ambil berkat Syekh. Tak apalah, tengoklah kereta apa dia bawa. Lori. Kalau tengok gaya lah pun kalau nak ambil berkat pun. Hang bawa Syekh naik lori. Naik lori sungguh. Syekh pun naik. Kata kemah. Tawaduk betul Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani. Naik lori dengan kami duduk belakang. Kami naik kereta Hyundai tu. Apa tau, yang besar sikit tu lah. Kami sewa kereta. Syekh naik lori teruk pada helak ni. Helak kemah lagi lah. Helak tu lah tu ada ekor. Dia pun ada ekor kot, tapi lori. Ya Allah. Naik lori Syekh Muhammad sampai kampung dia. Kami pun bila sampai kampung, kenapa Syekh pergi kampung tu? Baru saya tahu rupanya dia tu anak Syekh besar juga. Kemudian bawa pergi rumah dia. Dan tu juga wali Allah Ta'ala. Ayah dia tu wali Allah Ta'ala, meninggal dah. Kita pun baru tahu. Bila sampai di rumah dia, dia pun jamu makan ni, makanan penuh atas meja. Saya ni tak pernah makan dulu tak pernah nak makan orang panggil turshi. Dia panggil Mukhallal ni apa dia? Makanan Arab tu dia macam jeruk. Dia buat daripada orang panggil anggur apa dah. Apa ni? Carrot, bawang putih. Adalah makanan-makanan dia buat jeruk. Saya tak reti nak makan. Makan jadi masam. Kita ni setiap orang ni dalam setiap bangsa dalam dunia ni dia ada makanan jeruk dia sendiri. Dia suka jeruk. Orang Melayu ni suka jeruk. Orang Arab pun ada jeruk dia. Dan dia suka makanan busuk. Mana-mana bangsa dalam dunia ni tak ada satu bangsa yang tak makan makanan busuk. Semuanya ada makanan busuk masing-masing. Betul tidak? Kita suka makan apa? Busuk. Busuk apa dia?
Jeruk petai busuk, ya Allah. Tapi hak tu nak cari bau pi macam mana pun. Kalau nak buh kat baju tak ada, tapi nak buh kat mulut dia nak. Nak buh kat baju tak boleh. Dia suka makanan busuk ni. Arab pun ada, dia panggil ringgah. Dia ada makanan busuk dia, ikan ringgah. Ikan ni dia akan rendam dalam tondram, ataupun yang elok sikit kalau mazhab kita Syafi'i, dia tak buatlah macam tu. Kalau mazhab Maliki, dia harus makan ikan yang ada dalam dia perut lagi. Dia akan rendam dengan perut-perut ikan tu. Ikan tak buang perut. Kita mazhab Syafi'i yang boleh makan setakat 2 jari saja ikan. Yang kalau ada perut dalam dia, dimaafkan. Jika lebih pada 3 jari, tak boleh dah. Itu kena ingat. Ni nak buat ikan perkasam ke apa ke, kena buang perut dulu. Kalau di Tanjung Dawai, dia pada jual ikan masin tu, dia akan tulis kat depan pintu tu, ikan masin buang perut. Tu ni mazhab Syafi'i ni. Ni boleh beli. Kalau tak buang perut, ikan masin ni masalah. Haram hukum dia makan dalam mazhab kita kalau besar. 3 ni. Kalau kecil pun dia dah rendam kali dengan besar, dia jadi mutanajis habis semua. Jadi kita duk makan mutanajis. Lepas tu guru saya Syekh Ahmad Mamduh, kalau setiap kali musim makan ikan yang busuk-busuk ni, mak dia sendiri akan buat. Ala tariqati Syafi'iyah, kata dia. Dengan jalan mazhab Syafi'i. Ni dia kata, ni bukan jalan Misriyah, ini jalan Syafi'iyah. Mazhab kita Syafi'i. Dan saya selalu makan dengan syekh saya. Ketika mak dia, mak dia pula kalau buat tu sebab saya suka makan ikan ringgah juga. Saya pun suka makan. Dan mak dia selalu buat, bila buat, syekh kata, kerana teringat kahang lah mak aku buat ni, dia kata. Mak syekh buat, mak dia masak sedap tu. Mak dia masak sedap. Kami pernah pergi rumah dia, dia jamu arnab seorang 1/4 arnab. Arnab belah 4 Lepas tu suruh makan sampai habis. Arnab belah sampai 4 ekor ke 5 ekor arnab, dia suruh makan habis. Allah. Kok mana nak makan habis? Jamu sungguh. Makan. Saya share Ustaz Yusaini apa semua pakat pergi rumah. Baik. Apa nak cerita tadi tiba-tiba aku tu? Jeruk. Jadi jeruk tadi ni bila pergi ke rumah orang Arab tu, saya tengoklah Syekh makan macam mana. Saya tengok Syekh makan. Syekh ambil roti, Syekh cicah dengan telur goreng, Syekh buh dalam mulut. Lepas tu Syekh pun ambil mukhallal tadi ni, dia punya orang panggil apa, jeruk Arab tu, ambil buh dalam mulut, tokak sekali. Oh gitu. Yang kita duk makan, tokak roti sampai habis dah, ambil jeruk buh dalam mulut. Memanglah masam tu je lah rasa. Saya pun try buat macam Syekh buat. Ambil roti, cah dengan telur, buh dalam mulut, ambil mukhallal, buh dalam mulut, tokak sekali. Allah, lazat ni. Ya Rabbi. Baru saya tahu, ini sir dia, rahsia dia. Jadi kena makan macam orang Arab makan. Lepas tu kita tengok ada Korea, dia duk ajak orang lain kan suka makan makanan Korea apa semua kali. Makan makanan Korea, muka orang pedu. Muka pedu. Makan Korea tak kalah lah. Makan makanan Korea. Dia ajak nak makan ramyeon tu. Ramen tu kan, orang Korea panggil ramyeon. Eja ramen, R-A-M-E-N. Dia panggil ramyeon, betul ke tak tahu. Duduk makan. Dia tak nak makan ramyeon ni panas-panas tu. Dia tak jangan makan macam kita duk buat. Hak kita duk makan biasa tu. Dia kata kena makan tak payah muih. Dia kata tak payah angkat sikit dia kata. Bola mulut sedut. Oh tu gitu. Jadi macam depa lah kalau makan gitu. Kalau makan tu nampak sebab nampak depa. Tapi dia kata hak tu baru sedap, dia kata. Maksud dia setiap makanan ni ada tariqah, cara untuk makan dia, untuk dia nak rasa sedap, kena psikologi ya. Di habak itu kita pun try sedap sungguh, padahal hak tu jugalah. Makan pergi kok mana pun macam tu juga cara dia. Itu setiap makanan ni ada dia punya orang yang ta'awad, kita dah rasa biasa dengan makanan tersebut. Jadi antaranya apa dia? Tadi yang kita sebut ni makruh li dzatih. Makruh li dzatih apa dia? Antaranya makan bawang mentah. Maksud bawang mentah, keluar daripada bawang mentah apa dia? Bawang goreng. Bawang goreng makruh tak? Tak makruh lah. Karena makruh tadi disebabkan kerana bau dia. Bila kita dah goreng, hilang dah dia punya illah dia. Iaitu bau tersebut dah hilang, maka boleh dimakan, tidak lagi makruh pada waktu tersebut. Ada riwayat disebutkan, ada riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah pernah makan bawang goreng, tidak makan bawang yang mentah. Kenapa Nabi tak makan bawang mentah? Kerana Nabi selalu bermunajat dengan Allah dan malaikat selalu datang kepada Rasulullah. Maka Nabi tidak boleh berbicara dengan malaikat Allah dalam keadaan mulutnya busuk.
Karena malaikat tidak suka dengan bau busuk. Maka disebabkan itulah Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah memakan bawang mentah. Ini bawang putih lah biasanya, dan juga bawang merah yang menyebabkan busuk mulut kita. Jadi kena bila nak makan makanan yang makruh li zatih, macam bawang mentah tu, boleh tak baca bismillah? Tak boleh. Makruh. Makruh baca bismillah. Itu ketika makan bawang mentah. Jadi tak perlu baca bismillah. Makan terus je. Kalau nak makan jugalah, tak boleh baca bismillah. Kenapa dia makruh li zatih? Baik, terkeluar daripada makruh li zatih, makruh li ghairih. Boleh baca bismillah. Apa dia contoh makruh li ghairih? Makruh li ghairih antaranya adalah apa dia? Contoh makruh li ghairih. Ambil wudu dengan air panas. Ambil wudu dengan air panas. Makruh. Tapi makruh dia li ghairih. Ambil wudu dengan air musyammas. Musyammas ni apa dia? Air yang diletakkan di bawah matahari, di dalam bekas besi. Syarat dia tu, bawah matahari dalam bekas besi. Tapi di bawah matahari di mana? Bukan di negeri kita. Di negeri yang qutrul har, kata ulama, iaitu negeri yang panas sepanjang tahun. Kita, maksudnya di Malaysia ni, ada ayat musyammas yang kita duk mengaji dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab kita tu. Kitab mazhab kita duk mengaji, ada air musyammas, dan hukum mengambil air wuduk dengan musyammas makruh. Tapi makruh dia makruh apa? Makruh li ghairih. Itu dia. Makruh li ghairih. Baik, musyammas ada tak di tempat kita ni? Musyammas ni air apa ni? Air yang diletakkan di tengah panah dalam bekas besi. Syarat dia bekas besi. Maksudnya kalau bekas plastik tak apa. Tu saya sebut qaid tadi ni, benda-benda yang saya sebut tu bekas besi. Air panah di negeri panah. Air tu panah disebabkan kerana matahari di negeri panas. Sebab tu dipanggil musyammas. Ini air yang dipanaskan dengan matahari. Di negeri yang panasnya sepanjang tahun. Negeri kita tak panas sepanjang tahun. Negeri tak panas sepanjang tahun, maka air tadi tidak dikira musyammas kerana syarat dia tak cukup. Ni kalau dalam kitab fiqh kita mengaji. Tamam? Baik. Jadi air yang kalau kata musyammas, yang duduk di negeri yang panas sepanjang tahun, dalam bekas besi, cukup syarat dia. Ambil wuduk dengan air tadi ni, boleh ke tidak? Boleh. Makruh ke tidak? Makruh. Makruh dia sebab apa? Sebab dia ke sebab benda lain? Sebab benda lain. Sebab duduk dalam bekas besi, duduk di tengah panah, di negeri yang panasnya sepanjang tahun, maka syarat-syarat tadi dah lengkap, menyebabkan jadi makruh sebab tu, bukan sebab air tadi. Maka hukum dia makruh li ghairih. Boleh tak baca bismillah? Boleh, tidak ada masalah. Jadi yang tak boleh kalau bismillah ni dibaca, kalau haram dia li zatihi, haram sebab zat dia, macam zina, merompak, mencuri dan sebagainya. Dan juga makruhnya li zatihi, contoh seperti makan bawang, itu makruhnya li zatih. Maka terkeluar daripada dua tadi ni, makruh li ghairih dengan haram li ghairih. Yang tu boleh baca bismillah. Boleh kita baca bismillah pada ketika tersebut. Kemudian yang bukan zikir mahab, boleh juga baca bismillah. Tak boleh baca bismillah. Kita boleh baca bismillah kalau nak baca sesuatu yang bukan zikir, semata-mata zikir. Dipanggil zikrun mahdun dalam bahasa Arab. Maksud zikir semata-mata zikir. Contoh la ilaha illallah. Kita nak tahlil tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak kena baca bismillah tak sebelum la ilaha illallah? Tak perlu baca bismillah. Kenapa? Karena dia zikrun mahd. Karena dia semata-mata zikir. Maka tidak perlu baca bismillah. Boleh tak? Tapi kalau bukan zikrun mahd, bukan semata-mata zikir, contoh baca Quran. Dalam Quran bukan zikir semata-mata. Dalam Quran ada cerita, dalam Quran ada hukum hakam, dalam Quran ada hikayat balik kepada ucapan orang-orang yang dulu-dulu. Maka dibolehkan kita baca bismillah pada ketika tersebut. Kerana apa? Kerana dia bukan zikrun mahdun, bukan dia zikir semata-mata zikir. Jadi kalau kita nak subhanallah, tak perlu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, 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 subhanallah. Tak perlu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak perlu. Kenapa? Kerana bukan tempat dia.
Kerana dia zikir semata-mata zikir. Jadi kena ingat yang itu. Tu hukum hakam baca bismillah. Orang dulu di kalangan Arab sebelum Islam, mereka akan mulakan amalan mereka dengan membaca nama Tuhan mereka. Bismillatta, dia baca itu. Dengan nama Latta. Bismil Uzza, dengan nama Uzza. Dan juga mereka baca macam-macam lah. Begitu juga umat-umat yang terdahulu yang lain-lain. Kami baca ni dengan nama Tuhan yang mereka sembah pada waktu tersebut. Jadi itu. Maka kita dituntut memulakan amalan kita. Bila mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Fatihah, maka kita sekarang sedang menyebut apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, aku mulakan bacaanku ini. Itu maksudnya. Dan aku lakukan ini dengan arahannya Allah. Dan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana yang lain, bukan kerana diriku, tapi dengan Allah. Bismillah. Itu maksud Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita baca Bismillah, hadirkan perasaan tersebut, hadirkan makna tadi, baru akan datang khusyuk pada waktu tu. Bila baca Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya apa? Dengan Allah lah aku memulakan. Dan aku memulakan ini dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa disebabkan kerana niat diriku sendiri, bukan kerana kekuatan yang ada padaku, tidak lain melainkan daripada bantuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan itu, insya-Allah kita akan datang khusyuk pada waktu itu. Kerana tidak ada daya kekuatan yang aku lakukan sendiri, melainkan itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya. Kalaulah Allah Ta'ala tidak memberikan kudrah kepadaku dengan melakukan yang itu, maka aku tidak akan mampu melakukan apapun. Jadi itu maksud kepada Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi hari ni hak tu je lah. Hari ni hak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi faham yang tu dulu. Faham hukum Bismillah dulu. Bila nak baca Bismillah, bila mana tempat yang tak boleh baca Bismillah. Jadi bila faham hak tu hari ni, Alhamdulillah lah. Jadi kalau kita ringkas balik, Bismillah kita nak baca ketika mana memulakan sesuatu perkara yang diberi perhatian oleh syarak. Maksudnya syarak iktiraf perkara tersebut untuk kita baca Bismillah. Bila? Waktu nak makan, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Akulu, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, saya makan. Tu takdir dia gitu. Kalau kita nak minum, kita baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa dia? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, saya minum. Jadi apa pun perbuatan kita, ingat Allah. Jadi bila kita makan, ingat Allah Ta'ala, maka kita tak rasalah makanan tu kita yang duk buat kerja cari. Kerana kita duk buat kerja. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rezeki, tak boleh. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rezeki kepada kita, tak boleh makan kita. Jadi kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh melakukan yang bagus-bagus, yang baik-baik, semua ni adalah kerana nikmatnya Allah Ta'ala. Kena ingat Allah Ta'ala, yang tu yang sepatutnya. Kita minum, kita nak menyembelih, baca Bismillah. Hatta jima' sekalipun, sehingga nak bersama dengan isteri pun, sunatkan kita memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian taharah. Lepas tu dalam hadis Nabi kata, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qal." Kalau seorang tadi nak mendatangi isterinya, kemudian dia baca Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan, dan jauhkan daripada kami apa yang dirizkikan kepada kami daripada syaitan. Maka kata Nabi, fa innahu in yuqaddira bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Maka kalau ditakdirkan dengan bersamanya isteri dengan isterinya tadi dapat anak pada ketika tersebut, syaitan tidak akan mampu mengapa-ngapakan anak tersebut di dalam kandungan dan juga setelah dia lahir nanti. Jadi nak beritahu apa? Nikmat apa pun yang kita dapat, jangan lupa Allah. Bismillah dulu. Yang ni susah ni orang nak buat ni. Dia nak bersama dengan isteri, terlupa tu. Allah pun lupa lah. Sebab tu, kalaulah kita yang biasa pun kita ni dituntut macam ni, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi baginda Nabi adalah makhluk Allah Ta'ala yang mulahazahnya dengan Allah ni pada setiap detik dan masa. Sentiasa dalam keadaan dirinya mengingati dan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak makan, nak minum, nak menyembelih bersama dengan isteri, bersuci, apa lagi, naik kenderaan, naik kapal, rukubul bahar, maksudnya naik kapal dan sebagainya, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ajak anak kita sekali. Anak kita kalau duk makan dengan kita, suruh dia sebut Bismillah. Hatta Bismillah pun tak apa dah. Bismillah masuk dalam mulut. Dan sebab tu Sayyidina Nabi waktu duduk dengan Sayyidina Umar bin Abi Salamah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya gulamu sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar bin Abi Salamah, anak tiri Rasulullah. Anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Ummu Salamah setelah Sayyidina Abu Salamah wafat, dan Sayyidina Ummu Salamah ada anak ramai. Maka ni anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan tarbiyah didikan kepada semua orang. Pada semua, siapa sahaja. Dan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiri ini lebih kasih Nabi daripada ayah mereka lagi. Hebat. Sayyidina Hinda bin Abi Salamah, Hinda bin Abi Halah, anak tiri Rasulullah. Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Dapat, waktu tu Sayyidatina Khadijah dah ada anak dah dengan Abu Halah. Abu Halah sebelum tu dah kahwin dengan Sayyidatina Khadijah, lepas tu dia mati. Dapat anak, antara anaknya namanya Hind, lelaki. Hindun nama dia. Hindun ni orang kita buh kat perempuan. Arab, lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Dua-dua boleh. Dan ada anak Nabi, anak tiri Nabi, anak Sayyidatina Khadijah, namanya Hindun. Dan dia yang riwayatkan tentang Rasulullah. Dia cerita Nabi ni bentuk badan dia macam mana. Nabi ada bulu kecil yang bersambung daripada labbah ni, lubang tengkok ni sampai ke pusat. Dan Nabi SAW dadanya bidang. Nabi ni matanya macam mana. Dia yang riwayatkan. Dia yang sebut. Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan tanya dekat beliau, boleh tak ceritakan kepada kami tentang sifat Nabi SAW? Nabi dalam rumah macam mana? Nabi di luar rumah macam mana? Siapa yang riwayat? Anak tiri Nabi SAW. Anjay. Ayah dia boleh tak cerita? Pasal ayah dia boleh tak pernah cerita. Tak ada duk cerita pasal ayah dia. Dia cerita pasal Rasulullah. Bukti kata apa? Kerana baginda Nabi SAW ni luar biasa. Luar biasa. Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid ni adalah maula Nabi SAW. Sayyidina Khadijah beli dia di suk hamba di Makkah, kemudian dihadiahkan kepada Nabi. Sayyidina Zaid. Macam mana dia boleh jadi hamba? Satu hari dia pergi dengan mak dia satu kampung, melawat keluarga di kampung tersebut. Kampung tu diserang oleh satu kabilah. Bila diserang, orang-orang yang ditangkap dalam kampung tadi dijadikan hamba, termasuk dia. Jadi dia berpisah dengan mak dia, berpisah dengan ayah dia dan juga keluarga dia di Yaman sekian lama. Sampailah orang keluarga dia pakat duk cari ni, dia duk di mana? Rupanya duk dengan Rasulullah. Rasulullah yang bela Sayyidina Zaid, yang Nabi SAW pernah sebut bahawa Zaid ini bin Rasulullah, Zaid bin Muhammad. Nabi suatu kali kemudian Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi SAW, tidak boleh disandarkan anak angkat kepada ayah angkat. Tak boleh. Barulah Nabi SAW letakkan balik nama Sayyidina Zaid dengan Zaid bin Harithah. Tidak lagi disebut dengan Zaid bin Muhammad. Jadi bila dah keluarga dia datang, ayah dia datang dengan pak saudara dia datang ke Makkah nak cari Rasulullah. Apa yang berlaku? Nak cari Rasulullah, nak cari Sayyidina Zaid. Pergi cari, orang beritahu kata dia ada dekat Muhammad. Pergi jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pergi jumpa dengan Rasulullah, ada Sayyidina Zaid. Kemudian pak saudara ni pun beritahu, tanya, "Kamu kenal tak saya?" Dia kata, "Kenal. Ini ayah saya. Ini pak saudara saya." Peluklah, lama tak jumpa kan. Rindu sungguh dengan keluarga dia. Kemudian mak ayah pak dengan pak saudara dia pun kata, "Jomlah ikut kami balik. Kami dah jumpa dah. Kami cari kamu lama dah. Baru tahu rupa-rupanya kamu di Mekah. Maka kami nak bawa kamu balik semula ke tempat kami." Nabi SAW kata apa? Tanya dia. Tanya dia, dia nak macam mana? Jangan tanya saya. Maka Sayyidina Zaid kata, Sayyidina Zaid tengok ayah dia, tengok Rasulullah. Sayyidina Zaid kata, "Saya tak akan tinggalkan Rasulullah." Wah, ini ayah kamu ni. Dia kata, "Ya, kamu ayah saya, tapi dia ibu dan ayah saya." Rasulullah
mengambil tempat ibu dan ayah saya, bukan ayah saya saja. Semuanya ada pada Rasulullah SAW. Lepas tu Rasulullah SAW pada waktu tersebut terus pegang tangan Zaid, pergi ke Kaabah, naik atas tangga Kaabah dan beritahu ke orang Mekah pada waktu tersebut, bersaksilah wahai orang Mekah, ini adalah anak aku, Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah lagi. Selepas tu baru turun ayat Allah Ta'ala, tidak benarkan seorang tadi menyandarkan dirinya dengan anak anak angkat dengan ayah angkat. Baru selepas tu ditukarkan kembali. Baru dalil yang kata Nabi sayang sungguh dengan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, digelar dia hibbun Nabi, kekasih Nabi. Kemudian Sayyidina Zaid berkahwin dengan Sayyidatina Ummu Aiman, Barakah, lahir anaknya nama Usamah bin Zaid. Maka digelar beliau pula dengan hibbun Nabi, ibnu hibbin Nabi, kekasih Nabi, anak kepada kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat bersama dengan mereka insya-Allah taala. Ini antara tempat-tempat kita sunat baca bismillah, dan juga masuk dalam tandah sunat baca bismillah sebelum masuk. Ya. Lepas tu dalam hadis dalam Ibnu Majah disebut sitru ma bainama a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza daqala ahadun al-kanifa an yaqula bismillah. Penutup di antara mata jin dengan aurat anak Adam ketika masuk ke dalam tandas adalah dengan baca bismillah. Sebab jin dia boleh masuk dalam tandas dan boleh tengok aurat kita. Macam nak elak aurat kita dilihat oleh jin, baca bismillah. Lepas tu perempuan kena rasuk dan sebagainya, kena kacau dan sebagainya, ketika masuk tandas tak baca bismillah. Jangan baca dalam tandas, di luar tandas. Baca bismillah sebelum masuk ke dalam tandas. Maka waktu masuk dalam tandas tu, jin dia akan mata dia jadi kelabu, dia macam pakai spek. Lepas tu ada kabuh kat depan ni, dia tension ni, dia tak boleh tengok. Jadi dia duduk kabuh tak nampak. Sebab mata dia jadi kelabu pada waktu tersebut, dia tak akan nampak pada waktu tu. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Allah Ta'ala akan lindungkan kita semua. Jadi hari ini syarah dia bismillah. Minggu depan alhamdulillah insya-Allah. Minggu depan alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini hukum hakam bismillah. Apa dia yang kita boleh faham? Insya-Allah moga-moga kita dapat faham. Kalau tak faham, balik boleh tengok balik live yang kita buat pada hari ini insya-Allah. Jadi kita berhenti sat dengan qasidah satu lagu, dan kemudian kita akan baca kitab Lawaqih Anwar dan juga Tanbih Al-Alib.